Apa maksud ni? Kami turunkan ataupun kami baling kebenaran dengan kami baling kebatilan dengan kebenaran. Sebab itu Allah guna perkataan naqzifu. Naqzifu mana? Kami baling ataupun kami panah kebatilan. Jadi kalau kebatilan ni dia boleh hancur dengan apa? Dengan kebenaran. Seolah kebatilan tu kalau diberi hujah dengan kebenaran, kebatilan pasti akan mati. Dan makna sebaliknya, kebatilan dia tak akan mati, dia akan terus hidup kalau yang lawannya bukan al-haq. Perasan tak? Sekarang kebatilan semakin meluas tak? Sebab apa? Yang lawannya bukan al-haq. Kadang-kadang yang melawan al-batil lah batil juga. Jadi akhirnya kebatilan semakin merebak-merebak. Jadi kalau nak hapuskan kebatilan dengan al-haq, dengan Quran je. Sebab itulah Nabi guna sebiji Quran, semua kebatilan di Mekah, di Madinah, bahkan di tanah Arab terpadam, terhapus. Hanya dalam masa 23 tahun. Tapi sekarang berapa lama kita nak hapuskan kebatilan, kesesatan, kerusakan akhlak? Bukan 23 tahun, dah berpuluh-puluh tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bahkan kebatilan semakin meluas. Sebab apa? Sebab kita tak guna al-haq untuk menghapuskan kebatilan. Boleh faham? Saya bagi contoh simple lah, tapi ini ada kaitan dengan isu semasa. Boleh ha? Boleh tak boleh pun saya nak cakap juga. Contoh dalam parlimen 2-3 hari lepas kan, ada seorang ahli parlimen, dia kata PM saya penuh yakin dia peliwat. Kan? Itu batil ke al-haq? Ha? Ini bukan isu politik, isu al-haq. Kita ada buat Al-Quran. Quran cakap apa? Al-Quran adalah al-haq. Dan apa yang Quran cakap? Sesiapa yang menuduh seorang liwat ke, berzina ke, dan tidak membawa 4 saksi, maka dia patut disebat 80 rotan. Dan dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta dan saksinya tidak boleh diterima. Siapa cakap? Bukan orang politik, Allah. Surah An-Nur. Dan isu liwat ni daripada dulu sampai sekarang kan, betul? Tak padam-padam. Kenapa? Sebab dilawan dengan kebatilan juga. Tak digunakan ayat Quran. Sebenarnya itu adalah satu dosa besar. Siapa-siapa yang menuduh seseorang liwat ke, ataupun dia tak tuduh, dia percaya, maka dia kata Al-Quran dia adalah pendusta. Itu al-haq. Dan kalau ada kerajaan Islam patut disebat 80 rotan. Siapa? Bukan yang dituduh, tapi yang menuduh. Sebab apa? Ha? Sebab tak cukup bukti. Buktinya mesti 4 orang. Itu kata Al-Quran. Kita tidak buat Al-Quran kan? Tapi kadang-kadang tak ada buat Al-Quran, boleh buat benda yang bercanggah dengan Al-Quran. Ustaz, sekarang ada kamera, ada alat canggih kan? Tak boleh ganti. Allah kata 4 saksi. Allah tahu tak perkembangan akan datang ada alat canggih? Allah tahu tak? Allah tahulah dunia semua ni Allah yang cipta. Kalau Allah dah tahu, dan kalau benda tu boleh ganti 4 saksi, Allah sebut dalam Quran 4 saksi ataupun kamera. Ustaz, kalau 3 saksi boleh tak? Allah kata 4. Kalau 3,5 boleh tak? 4. Boleh faham? Jadi dia cakap dalam parlimen satu kesalahan yang besar, dosa besar. Tapi siapa yang cakap? Siapa yang tegur? Yang serban ke, yang kopiah ke? Siapa yang tegur? Ha? Sebab bila tak ditegur dengan al-haq, benda tu akan
Budak-budak pun sebut, oh budak tu, pemimpin tu lewat. Akhirnya benda-benda yang dosa besar, ya Allah kata, siapa yang suka mempromosikan benda-benda dosa besar ni, dia adalah pendusta. Suka sebut benda-benda dan menyebabkan akhirnya jadi satu biasa dan orang lain pun teringin nak buat. Sebab apa? Benda tu dah jadi terbiasa. Sebab tak dicegah dengan al-haq. Jadi saya nak ingatkan, kamu parti apa ke? Kalau kamu orang Islam, kena ikut Al-Quran. Jangan kerana puak kamu buat, kamu diam. Orang lain buat, kamu, itu bukan al-haq, itu batil. Itu adalah nafsu. Salah, ha? Salah. Tak kira siapalah. Tak kira siapa. Tak boleh kita menuduh seseorang berzina ataupun lewat tanpa ada 4 saksi. Orang kata, Ustaz, macam mana? Sampai bila kita tak boleh tuduh? Sebab hampir mustahil nak cukup 4 saksi melihat dengan mata live. Sampai bila tak boleh? Kan? Tak boleh, tak payahlah. Bukan kerja kamu. Kalau dia betul-betul lewat, itu bukan urusan kamu. Solat kamu belum tentu diterima, dok sibuk urusan orang. Kalau dia betul lewat, Allah ada satu lagi tak mahkamah di akhirat. Pandailah Allah menghukum. Sebab tu antara hikmah Allah jadikan hari kiamat ialah untuk menghukum siapa yang terlepas kat dunia ni. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu ialah ikut perintah Allah. Selagi tak ada 4 saksi, jangan tuduh sesiapa. Musuh kamu ke, orang kamu ke, jangan tuduh. Itu adalah hak. Boleh faham?